Qasar ini maknanya dipendekkan bilangan rakaat. Sembahyang daripada 4 rakaat menjadi 2. Itu adalah qasar. Jamak adalah menghimpunkan di antara 2 solat, jadikan dalam satu waktu. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya solat ini kanat 'alal mu'minin, wajib kepada orang beriman, kitaban mawquta, ada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan qasar ini pada tahun yang keempat Hijrah. Dan qasar ini sebenarnya sabit daripada Quran dan juga hadis dan juga ijma' di kalangan ulama. Quran, dalil daripada Quran yang kita bacakan tadi, dalil daripada hadis daripada Ya'la bin Umayyah, dia berkata, qultu li Umar bin Al-Khattab, aku pernah bertanya kepada Umar bin Al-Khattab, laisa 'alaikum junahun an taqsuru min as-salat in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Tidak berdosa kepada kamu qasarkan solat sekiranya kamu khawatir fitnah terhadap kamu, orang kafir akan fitnah kamu, akan serang kamu. Sekarang kita dah aman, manusia berada dalam keadaan aman. Maka Sayyidina Umar kata, adibtu mimma adibta min, aku juga berasa pelik seperti mana kamu berasa pelik. Dan aku pernah bertanya kepada Nabi SAW mengenai isu ini. Maka Nabi SAW bersabda, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah, iaitu sembahyang qasar satu sedekah yang Allah Ta'ala sedekahkan kepada kamu, maka terimalah sedekah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, sahibitun Nabi, aku bersama dengan Nabi, fakana la yazidu bis safar ala raka'atain, Nabi tak tambah 2 rakaat. Sembahyang Nabi hanya terbatas kepada 2 rakaat. Nabi tak lebih daripada 2 rakaat. Ibnu Umar kata, wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalik. Aku juga pernah bermusafir bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman, perkara yang sama, iaitu tidak lebih daripada 2 rakaat. Dan ijma' di kalangan ulama, sebulat suara di kalangan ulama menyatakan tentang pensyariatan solat qasar. Kita lihat hukum taklifi, hukum mengenai dengan qasar ini. Ulama dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali menyatakan hukum memendekkan solat ini, memendekkan bilangan rakaat solat, hukumnya adalah harus sebagai keringanan kepada orang-orang yang bermusafir berdasarkan ayat Quran yang telah dibacakan sebentar tadi. Kita lihat bagaimana seseorang yang sedang solat, seseorang yang nak memulakan solat, dia nak memulakan solat dan mengikut apa? Mengikut kepada orang lain yang sedang sembahyang. Jadi di sini perbahasan di kalangan ulama itu sedikit panjang, tetapi tak jadi masalah. Sebelum saya menyentuh isu itu, suka saya sebutkan di sini mengenai dengan tempoh seseorang itu bermusafir. Bila sebut tentang bermusafir, jadi 2, musafir pendek jadi musafir panjang. Itu bila berkait dengan musafir yang safar yang panjang, maka dia berkait beberapa hukum. Di antaranya adalah boleh meninggalkan sembahyang berjemaat. Bermusafir yang panjang dengan syarat dalam mazhab Syafi'i kita adalah keluar sebelum daripada subuh. Kemudian boleh berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, walaupun puasa fardu, diberi kelonggaran untuk berbuka puasa sekiranya safar perjalanan itu panjang, walaupun yang afdalnya adalah dia berpuasa. Mengenai dengan puasa dalam mazhab Syafi'i juga sama. Syarat nak buka puasa hendaklah keluar bermusafir sebelum daripada azan subuh. Hendaklah dia melepasi sempadan tempat dia itu adalah selepas daripada azan subuh. Kalau dia keluar daripada rumah pukul 10, 9 pagi, 1 tengah hari, maka tidak dibenarkan untuk dia berbuka puasa, melainkan dalam situasi darurah sahaja. Kemudian kita lihat
Perkara yang ketiga, diberi kelonggaran juga dalam isu memakai khuf, kasut kulit. Selalunya di Malaysia kita jarang yang pakai, tetapi ada, selalunya pada musim sejuk dia pakai khuf, kasut cuma just berbentuk stokin lah, tapi stokin yang berkulit. Khuf ini ketika bermusafir dipanjangkan tempoh dia 3 hari 3 malam. Berbeza dengan orang yang memakai khuf yang tidak bermusafir, expired yang 1 hari 1 malam sahaja. Hukum seseorang yang bermusafir ini akan berubah bila mana dia niat untuk iqamah, bermukim. Maksud bermukim ni apa? Nanti kita akan bincangkan mengikut perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang kata 4 hari, ada yang kata lebih dan sebagainya. Ataupun bila mana dia masuk ke tanah air dia, iaitu kalau dia tinggal di Kuala Lumpur, dia masuk dari Kuala Lumpur, tidak dibenarkan lagi untuk dia menunaikan jamak dan juga qasar. Dan pada ketika itu, pada ketika sampai ke tempat dia, masuk sempatan tempat dia, ataupun dia niat bermukim, maka tidak lagi boleh dipraktiskan hukum-hukum solat qasar dan juga jamak. Niat mengenai dengan mukim ini, di sisi ulama Hanafi, dia menyatakan lau dakhala Misran, seseorang tu yang masuk satu bandar, dia tinggal di dalam bandar tersebut sebulan ataupun lebih, kerana untuk menunggu satu kafilah, menunggu satu rombongan. Mungkin dijanjikan kepada sesebuah kampung itu ada rombongan saudagar yang akan berniaga yang sampai pada sekian-sekian hari, tapi mereka tengok tak sampai-sampai dah seminggu dah, dekat nak sebulan dah. Jadi mereka bukan kawasan situ, punya kawasan jauh-jauh, perjalanan jauh, masih lagi dibenarkan untuk jamak dan juga qasar, ataupun kerana ada hajat yang lain di dalam mazhab Hanafi. Kerana apa disebutkan dia masih lagi boleh jamak dan juga qasar? Kerana mereka tidak niat bermukim. Mereka niat sampai tunggu saudagar itu sampai ke tempat mereka. Kita lihat ijma' as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, annahu aqama bi qaryatin min qura Naisabur syahrain wa kana yaqsur as-salat. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pernah bermukim di satu kampung, di perkampungan Naisabur. Dia bermukim di tempat tersebut 2 bulan. Dan dalam masa 2 bulan tersebut dia telah melakukan solat qasar 2 bulan. Siapa buat? Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita, amalan sahabat tidak boleh jadikan sebagai fatwa, tak boleh jadikan sebagai dalil, sumber dalil. Fatwa sahabat, perbuatan sahabat tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu aqama bi Azerbaijan. Ibnu Umar kata dia bermukim di Azerbaijan 1 bulan. Ibnu Umar kata, wa kana yaqsuru as-salat, dan dalam pada waktu tersebut sebulan dia qasarkan salat. Daripada Al-Qamah, annahu aqama bi Khawarizm sanatan. Satu tempat nama Khawarizm, tak tahu di mana. Dia bermukim di situ. Al-Qamah kata selama 2 tahun, dan selama 2 tahun dia qasarkan solat. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bermusafir, berperang bersama dengan menyertai perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imran bin Husain, dia kata juga, "Wa syahidtu ma'ahu al-fath." Dan aku bersama dengan Nabi ketika Fathu Makkah. Fa aqama bi Makkah 18 lailatan. Dan pada ketika itu, aku bersama dengan Nabi di Mekah. Ketika Fathu Mekah, kami tinggal bermukim di Mekah 18 malam. La yusalli ila rak'atain,
Aku lihat Nabi tak semayang, melainkan hanya 2 rakaat saja Nabi semayang. Mana Nabi qasarkan solat 18 hari. Kemudian Nabi kata, ya ahlal balad, wahai penduduk-penduduk Mekah, sallu arba'an fa inna qaumu safar. Wahai penduduk Mekah, kamu semua semayang 4 rakaat. Kami je 2 rakaat sebab kami orang yang bermusafir. Berdasarkan riwayat-riwayat yang banyak yang dikumpulkan, maka ulama, di antara ulama-ulama mazhab, mereka ambil ada yang mengambil ini sebagai dalil, itu sebagai dalil. Kita lihat tempoh bermukim yang diambil kira, fa aqalluha 15 yawman. paling kurang dinyatakan dalam mazhab Hanafi ini 15 hari. Paling kurang tempoh untuk bermukim. Mukim tempoh untuk jamak qasar 15 hari. Selepas daripada itu minimum 15 hari, lepas daripada itu adalah penuh jamak dan juga qasar. Lepas daripada itu tak boleh jamak dan juga qasar. Berdasarkan riwayat daripada Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum, annahuma qala, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka berdua berkata, idza dakhaltu baldatan, apabila aku memasuki satu negara, wa anta musafir, idza dakhalta baldatan, apabila kamu memasuki satu negara, wa anta musafir, kamu pada ketika itu sedang bermusafir, wa fi azmika an tuqim biha 15 yawman, dan pada ketika itu kamu berazam nak bermukim di situ, nak tinggal di situ selama 15 hari, maka fa akmilis solat, kamu sempurnakan solat. Wa in kunta la tadri mata tad'an faqsur, kalau kamu tak tahu bila kamu nak tinggalkan tempat ini, maka dibenarkan untuk kamu qasarkan solat. Ini adalah daripada mazhab Hanafi. Kita lihat di sini dalam mazhab Hanafi ini, bila mana 15 hari, maka tidak lagi dibenarkan untuk jamak dan juga qasar. Tempoh minimumnya sebulan 15 hari, itu 14 hari. Bukan minimum, maksimum lah 14 hari. Dan 15 hari itu tak dibenarkan untuk jamak dan juga qasar. Dalam mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Di sisi ulama Maliki, mereka kata la budda minan niyyah, tak dapat, tidak mesti kena niat untuk bermukim. Dan tempoh bermukim ini adalah 4 hari. 4 hari ma'wujud yang 20 salatan, dan 4 hari tersebut mesti 20 bilangan solat. Sebab satu hari 5 waktu, 5 darab 4 20, mesti syarat cukup 20 solat. Itu adalah tempoh tempoh maksimum 4 hari. Wala yahtasibu min al-ayyam yawm ad-dukhul idakhala ba'da tulu'il fajr, dan tak termasuk dalam 4 hari tersebut, tak termasuk hari pergi, hari masuk. Sekiranya dia masuk selepas daripada subuh, kalau dia sampai pukul 9, 10 pagi, maka pada ketika itu hari tersebut dikira satu hari bermusafir. Dan tidak termasuk satu hari dia bermusafir untuk pulang ke tanah air saja. Jadi di sini dalam mazhab Maliki semuanya adalah 6 hari. Dibenarkan jamak dengan qasar 4 hari. 4 hari bermusafir, 1 hari pergi perjalanan, 1 hari adalah kerana pulang daripada perjalanan tersebut. 6 hari. Ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka menyatakan apa? Mereka menyatakan kalaulah seseorang itu niat saja, lau nawal musafir al-mustaqim, seseorang itu niat untuk bermukim selama 4 hari sempurna, 4 hari, au nawal iqamah, ataupun dia niat saja bermukim. Bermukim ni mana 4 hari ya. Tuan-tuan bila sebut datang 4 hari, mana bermukim. Macam semayang juga, tuan-tuan niat saja aku solat zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala. 2 rakaat itu adalah qasar. Qasar itu adalah 2 rakaat. Jadi tuan-tuan semayang saja aku solat fardu zuhur qasar kerana Allah Ta'ala. Ataupun saja aku solat fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Qasar dan 2 rakaat itu maknanya sama.
Sama juga mukim. Bila tuan-tuan sebut seseorang yang mana daripada Kuala Lumpur pergi ke Kedah, daripada Kuala Lumpur pergi ke Kedah, dia pergi ke Kedah tersebut, berapa hari dia pergi ke Kedah? Kedah tersebut adalah selama 4 hari. Dia nak tinggal di Kedah tersebut 4 hari, maka itulah dia bermukim. Sama ada dia niat tinggal 4 hari ataupun dia niat bermukim, maknanya sama. Maknanya bila niat bermukim itu tinggal 4 hari lah, 4 hari dan ke atas. Aw nawal iqamah wa atlaq bi mawdi' aini in qata'a safaru bi wusulihi dzalikal mawdi'. Dan maka bila sampai dari tempat tersebut, maka tak boleh buat jamak dan juga qasar, sebab dia dah niat bermukim. Ataupun nawa bi mawdi'in wasala ilaihi iqamata 4 ayyam in qata'a safaru bin niyyah ma'a muksih. Seperti mana yang baru-baru ni bila sebut tentang mengundi ni, kadang-kadang mengundi tempat jauh. Dia duduk Kuala Lumpur, mengundi kat Terengganu. Orang Terengganu kemungkinan dia mengundi kat Selangor. Jadi perjalanan jauh. Bila dah seseorang tu contoh mengundi di Terengganu, bila balik Terengganu ni alang-alang balik, duduk lama sikit lah, balik rumah ayah mertua dia, balik secara kebetulan rumah ayah dia pun situ, balik lama. Hari Jumaat sebelum mengundi cuti, hari Sabtu cuti, hari Ahad cuti, hari Isnin dia minta tambah cuti, jadi 4 hari. Kemudian hari Selasa barulah nak balik Kuala Lumpur. Jadi dalam tempoh tersebut adakah dibenarkan jamak ataupun tidak? Kalau seseorang itu dia balik ke kampung di hari Jumaat, tuan-tuan lihat, bila balik kampung hari Jumaat dikira 1 hari pergi. Walaupun perjalanan tak kira perjalanan je sampai ke Terengganu tersebut sejam, kemungkinan, ataupun yang biasanya 6-7 jam lah, 5 jam, 6 jam ataupun 6-7 jam, itu yang biasa. Kita nak bagi tahu masa itu bukan satu ukuran. Kalaulah andai kata ada teknologi yang akan datang yang boleh sampai ke tempat yang 500-600 km ni, boleh sampai dalam masa 5 minit, tetap boleh buat jamak qasar, sebab tak diiktibar, tidak diambil kira mengenai dengan waktu, tetapi diambil kira mengenai dengan jarak perjalanan tersebut. Okey, sekarang kita lihat seseorang yang balik pada hari Jumaat, dia balik ke Terengganu hari Jumaat, dikira 1 hari pergi. Kemudian dia tinggal di sana hari Sabtu, Ahad, Isnin. Kemudian hari Selasa itu baru dia bergerak balik ke Kuala Lumpur balik. Jadi di sana semuanya bermula perjalanan hari Jumaat pergi ke Terengganu, balik ke Kuala Lumpur pada hari Selasa, semuanya 5 hari. Dan 5 hari tersebut dibenarkan jamak dan juga qasar. 5 hari tersebut adalah dibenarkan jamak dan juga qasar, kerana dia tidak lebih daripada 4 hari. Itu tuan-tuan perlu tahu. Tuan-tuan juga perempuan perlu tahu, tidak lebih daripada 4 hari. Dia tinggal di tempat kampung dia, ataupun tak kira lah kampung dia ke kampung mak mertua ke dia, rumah kawan dia ke, 3 hari di sana, 1 hari hari pergi, 1 hari adalah hari pulang, semuanya 5 hari. Pergi bermula keluar dari Selangor atau Kuala Lumpur ini hari Jumaat, dan pulang ke Kuala Lumpur atau Selangor balik pada hari Selasa, maka 5 hari tersebut dibenarkan jamak dan juga qasar. Berbeza kalau tuan-tuan daripada sini ke Terengganu, tuan-tuan bergeraknya hari Jumaat, niat di hati tu memang dah minta cuti 3 hari. Hari Rabu baru nak balik. Hari Rabu tu baru nak gerak, lepas subuh gerak terus hari Rabu. Jadi bila niat saja begitu, tuan-tuan dah niat tinggal di sana 4 hari. Sebab apa 4 hari? Hari Jumaat tuan-tuan pergi, hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa tuan-tuan berada di sana Terengganu, dan juga hari Rabu itu adalah tuan-tuan baru nak pulang ke Selangor ataupun Kuala Lumpur. Jadi bila 4 hari
dah tak dibenarkan. Bila tuan-tuan niat saja untuk duduk di Terengganu tersebut 4 hari, tidak dibenarkan jamak dan juga qasar. Okey. Adakah tunggu cukup dulu sampai 3 hari? Tuan-tuan sampai saja tempat sempadan yang rumah mak mertua tuan-tuan, sampai saja di situ, maka tidak dibenarkan lagi jamak dan juga qasar. Sampai saja hari yang pertama tu. Hari yang pertama Jumaat, tuan-tuan sampai saja di kampung halaman mak mertua tuan-tuan untuk mengundi di Terengganu, maka tidak dibenarkan untuk jamak dan juga qasar. Kata 3 hari. 3 hari tersebut adalah sekiranya tuan-tuan niat tinggal di situ 3 hari ataupun kurang daripada 3 hari. Kalau tuan-tuan niat pada awal-awal lagi dah niat, aku memang dah ambil cuti sampai ke hari Rabu, 3 hari punya cuti, dan bila sampai saja ke Terengganu, tidak dibenarkan untuk buat jamak. Baru ni ada orang daripada Kelantan datang mengundi Kuala Lumpur sebab dia kerja Kuala Lumpur lama, berbelas tahun kerja Kuala Lumpur. Tiba-tiba saya tengok dia kata nak duduk sini seminggu lah. 3 hari dia buat jamak. 3 hari. 3 hari masuk, sehari pergi, sehari pulang, 5 hari dia buat jamak. Saya kata asal tak buat jamak, yang lagi baki lagi 2, hari yang ke-6 dan hari ke-7. Dia kata syarat dia adalah jamak ni 3 hari je. Masuk hari pergi, hari pulang, semua 5 hari. 5 hari dia buat jamak. Tapi masalahnya hari ke-5 tu dia tak perjalanan pulang pun. Jadi tak dibenarkan buat jamak langsung. Hanya dibenarkan jamak dalam perjalanan saja sampai ke Kuala Lumpur. Ini tidak dibenarkan lagi untuk dia melakukan solat jamak, kan dia dah niat untuk tinggal di sini selama seminggu, 5 hari lah. Tuan-tuan kena faham, hari-hari ni agak keliru. Kerana apa dia keliru? Sebab dia termasuk hari pergi ke dan pulang. Yang sebut 3 hari ini betul, duduk di satu tempat tak boleh lebih 3 hari, betul. 3 hari tersebut bermaksud 3 hari yang tak termasuk hari pergi dan pulang. Kalau tuan-tuan tambah plus hari pergi plus hari pulang, semua 5 hari lah. 5 hari dibenarkan untuk jamak dan juga qasar. Dan di dalam jamak ini tuan-tuan perlu tahu, di sana adanya jamak taqdim dan juga jamak takhir. Jamak taqdim ini antara syarat-syarat utamanya adalah solat itu solat yang pertama dahulu, kemudian barulah solat yang kedua. Kalau jamak taqdim zuhur dan asar, maka jamak taqdim tersebut dilaksanakan solat zuhur dulu, baru solat asar. Kalau solat asar dulu, kalau dia buat asar dulu kemudian buat zuhur, zuhur tersebut sah, asar tak sah, kena buat sekali lagi asar. Mana 2 kali dia buat asar. Sebab apa? Sebab dia melangkaui sembahyang yang sepatutnya dia kena buat. Sepatutnya zuhur dulu, dia buat asar dulu, kemudian dia buat zuhur, kemudian dia kena buat asar sekali lagi. Kemudian antara syarat jamak taqdim ini juga untuk pengetahuan tuan-tuan juga puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah niat jamak. Tuan-tuan kalau tengok dalam buku ni, banyak sangat niat jamak dia. Banyak dan panjang. Banyak dan panjang. Kalau angkat takbiratul ihram tu, saya tak tahu bila tuan-tuan boleh habis nak lintaskan niat tu. Jadi niat untuk jamak taqdim dan juga jamak takhir ni mudah. Cuma kita bicarakan jamak taqdim terlebih dahulu. Jamak taqdim ini tuan-tuan perlu niat hanya pada sembahyang yang pertama sahaja. Sembahyang yang pertama sahaja. Sembahyang kedua tuan-tuan sembahyang macam biasalah, tak perlu niat jamak dah. Jamak pada sembahyang yang pertama sahaja. Kalau tuan-tuan sembahyang zuhur dan juga asar, zuhur tu tuan-tuan niat saja aku sembahyang pada zuhur 2 rakaat, dijamakkan dengan asar kerana Allah Ta'ala. Kalau jadi makmum, tambahlah makmum kerana Allah Ta'ala. Kalau susah sangat saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat jamak taqdim kerana Allah Ta'ala. Kalau susah sangat, tuan-tuan tak perlu niat sembahyang aja. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dah. Kalau makmum, tambahlah makmum. Sahaja aku solat sunat, sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Cukup.
Bila nak niat jamak? Jamak tak semestinya ketika takbiratul ihram. Jamak ni dalam sembahyang pertama. Tuan-tuan perlu tahu, dalam jamak takdim, bila waktu untuk kita niat jamak takdim? Jamak takdim tuan-tuan faham, solat zuhur dan juga asar di dalam waktu zuhur. Bila waktu kita nak niat jamak takdim? Waktu dia bermula daripada takbiratul ihram tu kita boleh niat sampai ketika kita sedang beri salam yang pertama tu. Salam yang pertama dipanggil salam tahallul. Ketika kita beri salam assalam, boleh lagi kita niat jamak takdim. Boleh. Tak semestinya pada takbiratul ihram sahaja. Cuma yang terbaik dan juga yang afdal adalah pada takbiratul ihram. Itu niat apa? Niat jamak. Tuan-tuan kena faham, bukan niat semayang. Tuan-tuan kena faham, bukan saya cerita tentang niat semayang. Niat semayang ulama Syafi'i tak ada berbeza pendapat. Memang niat semayang ketika takbiratul ihram. Jangan pula tuan-tuan kata tadi ustaz kata boleh kita niat ni ketika salam boleh, ataupun sebelum beri salam boleh. Itu bukan niat semayang tuan-tuan, niat jamak takdim. Kalau tuan-tuan salah tafsirkan perkataan saya, tuan-tuan kata niat semayang. Semayang memang tak boleh lah. Niat semayang tu saja aku semayang fardu zuhur. Itu dalam mazhab Syafi'i adalah bermula daripada Allah berakhir dengan bar akbar. Itu adalah waktu niat semayang. Itu tak kira lah semayang fardu, semayang sunat, itu waktu dia untuk niat semayang. Qasar, niat qasar pun sama macam semayang. Dia tak boleh niat tengah-tengah semayang, tak boleh. Dia niat macam semayang juga. Ketika mana bermula daripada berakhir dengan bar, Allahu akbar. Waktu tu tuan-tuan niatlah semayang, niatlah qasar. Jamak tuan-tuan boleh niat bila-bila saja. Yang penting dalam waktu yang pertama. Bukan waktu, dalam solat yang pertama. Yang penting jamak takdim dilaksanakan pada solat yang pertama. Solat pertama tu bila bermula daripada takbiratul ihram sampai salam. Tak kiralah tuan-tuan pada rukuk kepada sujud niat, ataupun susah sangat tuan-tuan saja Allahu akbar, ketika Allah niat saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat makmum kerana Allah Taala, Allahu akbar, kemudian sebelum baca doa iftitah tuan-tuan niat aku nak jamakkan sembahyang zuhur ni dengan sembahyang asar. Dah. Atau aku nak buat sembahyang zuhur ni jamak takdim. Sudah. Niat dalam hati. Kena diperincikan niat lebih-lebih jadi susahlah. Kemudian dah beri salam sembahyang kedua, sembahyang asar, tuan-tuan sembahyanglah macam biasa saja aku sembahyang fardu asar 2 rakaat kerana Allah Taala. Macam biasa aja. Perlu niat jamak tak perlu niat? Tuan-tuan dah niat tadi pada sembahyang pertama dah cukup. Itu sudah cukup dan tak perlu lagi untuk kita niat sekali lagi saja aku sembahyang fardu asar 2 rakaat dijamakkan asar ini kepada zuhur tadi. Maka tak perlu niat lagi lah, cukup niat pada sembahyang zuhur tadi. Kemudian tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara syarat jamak takdim juga adalah tertib. Tertib ni apa? Zuhur dulu baru asar. Dia tak boleh asar dulu baru zuhur. Sebab tu waktu zuhur. Itu adalah kerana sembahyang ni tuan-tuan perlu tahu. Bila sembahyang zuhur dan juga asar, zuhur memang boleh buat lah sebab itu waktu dia. Asar tak boleh buat sebab tak masuk waktu dia lagi. Asar tak boleh buat sebab tak masuk waktu dia lagi. Dia kena masuk asar dulu baru boleh buat zuhur. Berbeza dengan jamak takhir, berbeza dengan pada waktu asar. Pada waktu asar kita buat zuhur dulu boleh, kita buat asar dulu boleh. Sebab apa? Sebab waktu asar ni zuhur dah lepas, kita boleh buat pada waktu asar. Tapi bila buat asar pada waktu zuhur memang tak boleh asalnya, sebab asar tak masuk lagi. Macam mana kita nak buat? Tapi bila kita buat saja jamak takhir boleh. Jamak takhir ni makna zuhur dan asar dalam waktu asar. Sebab apa boleh?
Sebab dalam waktu asar, semayang asar dulu boleh, semayang zuhur dulu boleh. Sebab apa boleh? Sebab itu adalah waktu asar, kita boleh semayang asar. Dan zuhur dah masuk dah waktu dia, tapi dah habis. Kita boleh, itu masih dibenarkan lagi lah. Sebab itu dia tidak, jamak takhir ini dilonggar sikit daripada jamak takdim. Sebab tu tuan-tuan lihat dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, jamak takdim ni syarat sampai 7 ataupun 9 syarat jamak takdim banyak. Kemudian antara syarat dia juga adalah al-muwalat. Al-muwalat ni maknanya berturut-turut. Tuan-tuan lepas sembahyang zuhur 2 rakaat, 2 ke 4 terpulanglah pada tuan-tuan. Sebab boleh kita nak buat solat zuhur 2 rakaat, tiba-tiba asar buat 4 rakaat, boleh. Tuan-tuan nak buat zuhur 4 rakaat, asar 2 rakaat, boleh. Ataupun kalau tuan-tuan rajin zuhur pun 4, asar pun 4, boleh juga. Kalau tuan-tuan rasa nak mengamalkan sunnah Nabi, buatlah 2 rakaat. Ataupun nak menghargai pemberian yang Allah Ta'ala berikan, semayanglah zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita disunatkan, qasar ini adalah disunatkan bila sampai perjalanan tersebut ke destinasi kita ini jaraknya 3 marhalah. 3 marhalah tuan-tuan, daratlah 45 darat 3. 45 3 berapa? 45 darat 3. 45 kilometer maksudnya. Darat 3 marhalah. 100 berapa? 45. 135. 135 lebih sikit macam itulah. Kalau perjalanan kita 100, kita kata 140, maka disunatkan dalam mazhab Syafi'i kita yang aulanya, yang afdalnya adalah kita melaksanakan solat qasar. Kalau bawah, kalau 100 lebih sikit, maka tak disunatkan untuk qasar. Bukan tak disunatkan, kita panggil tidak aula, tidak afdal untuk qasar, tapi jamak masih disunatkan untuk buat. Kalau tuan-tuan rasa tak nak jamak pun tak nak, qasar pun tak nak, susah sangat, semayang macam biasa, terpulang pada tuan-tuan lah. Tuan-tuan nak semayang biasa pun boleh, cuma jangan tinggal semayang je. Takut-takut tuan-tuan nak zuhur, semayang pada waktu zuhur, asar nak semayang pada waktu asar, tapi last sekali terlupa habis semua. Tuan-tuan, sebab ada kemudahan dia, bila ada kemudahan kita manfaatkanlah. Kemudian kita lihat pada jamak takdim ini juga, muwalat tadi berturut-turut ini. Ada orang tanya macam mana kita nak wirid, selepas sembahyang disunatkan wirid 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nak sembahyang sunat lagi ba'diyah zuhur, nak sembahyang sunat lagi qabliyah asar, tak sempat kami nak buat ni. Dia sebenarnya tuan-tuan boleh buat dan disunatkan pun buat, tapi buat tersebut bukan lepas sembahyang zuhur, lepas sembahyang asar nanti buat. Ya. Yang perjalanan untuk jamak adalah, perjalanan untuk jamak dan juga qasar adalah dua marhalah. Tetapi yang saya bagi tahu tadi, yang aula dalam mazhab Syafi'i kita lah, yang aula ataupun afdal untuk kita buat qasar, mazhab Syafi'i kita letakkan syarat hendaklah sampai 3 marhalah. Untuk dibolehkan, tuan-tuan kena tahu, dibolehkan jamak dan juga qasar adalah 2 marhalah. Yang terbaik untuk qasar adalah sampai 3 marhalah. Tuan-tuan kena faham term yang kata dibolehkan dan juga yang terbaik, yang afdal, ataupun kita panggil yang apa? Aula. Macam saya kata tadilah, bila sebut tentang sembahyang, niat sembahyang memang takbiratul ihram, niat jamak tu boleh. Pada mana-mana tempat dalam sembahyang yang pertama tadi, sembahyang zuhur. Tadi saya cerita tentang apa tadi? Saya dah lupa lah. Tentang wirid dan juga sembahyang sunat. Tuan-tuan buatlah lepas daripada tu, lepas sembahyang fardu asar. Tuan-tuan jamak zuhur, jamak asar, lepas tu tuan-tuan zuhur, kemudian sembahyang fardu asar, tuan-tuan wirid, tuan-tuan sembahyanglah qabliyah dan juga ba'diyah zuhur dan juga qabliyah asar.
tuan-tuan lihat di negeri wilayah persekutuan ni, wilayah persekutuan kita, mereka sebahagian besar masjid dan juga surau, mereka akan baca suratul mulk. Sebab apa? Dapat surat daripada Jabatan Agama Islam Jawi, mereka menggalakkan, sarankan kepada surau dan juga masjid untuk imam dia bawa suratul mulk, tabarakalladzi. Tapi yang saya berasa sedikit sedih ni, kerana dia mengamalkan satu sunnah tetapi membuang satu sunnah yang lain. Tuan-tuan bagi, lepas daripada beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habis main isyak, Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalal wal ikram, al-Fatihah. Kemudian mari sama-sama kita baca suratul mulk. Di manakah sunnahnya man sabbahallah salasan wa salasin, 33 kali subhanallah? Di manakah sunnahnya 33 kali alhamdulillah? Di manakah 33 kali Allahu akbar? Dan ditutupi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan nampak benda ni amat remeh, tetapi dalam hadis yang sahih Nabi bagi tahu siapa yang buat zikir 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan kali yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Nabi kata ghufirat khatayahu walau kanat la zabadil bahri, diampunkan dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi makna zikir tersebut lepas sembahyang adalah satu perkara yang mesti. Maksud mesti ni sebab dia benda yang remeh, benda yang kecil, benda yang ringan. Sepatutnya benda itu dulu buat, kemudian baru sama-sama kita baca suratul mulk. Yang terbaik baca ayat kursi lagi, baca ayat kursi. Sebab saya melihat di Malaysia kita ini, imam memainkan peranan yang penting sebenarnya. Sebab apa? Makmum 100% bertaklid kepada imam. Tuan-tuan bayang kalau imam lepas sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, imam Astaghfirullahalazim, kemudian imam al-Fatihah, makmum pun al-Fatihah, imam baca doa, dia pun baca doa. Kalau saya takkan baca doa, saya akan wirid dulu. Sebab apa? Sebab sepatutnya kita wirid dululah. Sepatutnya. Tapi kalau kita nak doa dengan imam pun boleh. Doa dengan imam, lepas doa sambung wirid pula. Tapi masalah orang Melayu kita, imam al-Fatihah, dia pun al-Fatihah, imam bangun sebab ada hal, tapi dia pun bangun sekali dengan imam. Maknanya dia tak wirid dah. Kalau imam baca suratul mulk, dia pun baca suratul mulk. Jadi orang kita lebih banyak ikutlah. Sebab itu kalau kita kata dalam mazhab Syafi'i kita disunatkan wirid secara perlahan, tak perlu kuat. Tapi tuan-tuan kena tahu juga, bila sebut tentang perlahan ni, orang Melayu kita kalau perlahan, dia tak nak wirid. Cuba imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha. Agak-agak siapa nak ikut azan? Boleh.
Kita sambung sikit dia lagi. Seterus pada jamak takhir. Jamak takhir pula berbeza dengan jamak taqdim. Dari segi niat dia. Niat dia bukan dalam semayang. Niat jamak takhir ini tuan-tuan semayang zuhur dan juga asar. Cara dia semayang zuhur dan juga asar dalam waktu asar. Niat dia jamak takhir tu niat dia bila niat dia adalah bukan dalam semayang. Niat dia adalah dalam waktu semayang yang pertama, iaitu waktu semayang zuhur. Zuhur masuk pukul 1.05, berakhir pada pukul 4.25. Maka daripada 1.05 tersebut tuan-tuan boleh niat. Niat apa? Niat aku nak buat jamak takhir. Itu je. Lepas tu bila masuk waktu asar nanti 4.30, tuan-tuan semayang sajaku solat fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sajaku semayang fardu asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Mana nak niat jamak? Dekat mana? Sudah niat jamak pada waktu sembahyang yang pertama. Bukan sembahyang, waktu sembahyang yang pertama. Kemudian yang kedua yang terakhir pada malam ni insya-Allah mengenai dengan disunatkan juga tertib. Tertib jamak takhir. Jamak taqdim wajib tertib, jamak takhir sunat tertib. Cuma sunat tertib ni tuan-tuan jangan salah faham. Ada yang kata sunat tertib adalah sembahyang asar dulu baru sembahyang zuhur. Sebab apa? Sebab itulah waktu asar. Kan sekarang ni waktu asar. Kena sembahyang asar dulu baru sembahyang zuhur. Itu bukan tertib. Tertib zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Mana ada sembahyang ikut disunatkan tertib. Tertib tu asar dan zuhur. Tak ada. Tertib adalah zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Jadi bila tuan-tuan sembahyang pada waktu asar, ikut tertib macam biasa lah. Sembahyang macam mana? Sembahyang zuhur dulu, kemudian sembahyang asar. Cuma dia disunatkan, bukan wajib. Kalau tuan-tuan nak sembahyang asar dulu pun boleh, cuma tak disunatkan. Ikut tertib tu disunatkan. Berbeza jamak taqdim. Jamak taqdim bukan sunat lagi, wajib. Sembahyang zuhur dulu baru sembahyang asar. Kalau tuan-tuan sembahyang asar tak sah. Kena buat zuhur, kena buat asar sekali lagi lepas sembahyang fardu zuhur. Sebab asar yang tuan-tuan buat sebelum zuhur tu tak sah untuk jamak taqdim. Jamak takhir tertibnya tidak ada istilah hormati waktu. Ini bukan sembahyang hormati waktu. Ini adalah tertib. Tertib ini ikut turutanlah zuhur dan juga asar. Mana dia ikut turutan asar dan zuhur. Jadi itu disunatkan. Kalau tuan-tuan rasa saya berpegang kepada asar dulu, kena sembahyang baru zuhur, terpulang pada tuan-tuan lah. Tapi tertib itu adalah zuhur dan juga asar.
Kalau tuan-tuan buat jamak takhir maghrib isyak, semayang pada waktu isyak, buat maghrib dulu kemudian isyak. Sebab apa tuan-tuan nak buat isyak dulu baru maghrib? Sebab hormati waktu isyak, sebab dalam waktu isyak. Itu bukan tertib. Tertibnya semayang yang pertama kemudian semayang yang kedua. Tidak ada istilah hormati waktu, melainkan ikut tertib itu adalah perkara yang disunatkan untuk jamak takhir. Mungkin cukup sekadar dulu. Ada apa-apa soalan? Ya. Dia kalau untuk jamak takhir, untuk jamak takhir contohnya lepas semayang maghrib kita semayang fardu isyak dalam waktu isyak, adakah kita nak buat ba'diyah maghrib qabliyah isyak? Adakah dibenarkan untuk kita buat ba'diyah maghrib selepas semayang maghrib? Boleh. Sebab dalam jamak takhir ni berturut-turut tu sunat. Tapi yang terbaiknya tuan-tuan buat qabliyah isyak, ba'diyah maghrib, semua tuan-tuan kumpulkan semua selepas semayang fardu isyak. Semayang maghrib, kemudian semayang isyak, kemudian barulah semayang sunat. Qabliyah isyaknya, ba'diyah isyaknya, ba'diyah maghrib, semua tuan-tuan buat selepas daripada isyak untuk jamak takhir. Jamak takdim pun sama. Cuma bezanya jamak takdim kalau tuan-tuan buat juga semayang sunat selepas selesai semayang pertama, maka tak boleh untuk buat jamak. Batal jamak tuan-tuan. Sebab jamak dia wajib kena berturut-turut. Berbeza jamak takhir, tak wajib berturut-turut. Cuma disunatkan. Kalau tuan-tuan buat semayang maghrib dalam waktu isyak, dah azan isyak tadi, semayang maghrib. Kalau tuan-tuan dalam keadaan dalam bermusafir, semayang maghrib, lepas semayang maghrib tuan-tuan semayang sunat, lepas tu semayang pula fardu isyak, semayang qabliyah isyak, lepas tu semayang fardu isyak pula, boleh. Cuma dia tak mengikut, tak mendapat pahala sunat lah, kerana sunat ni adalah disunatkan berturut-turut. Okey, semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. InsyaAllah kita tutup majlis dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.